Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So, untuk kali ini, Cikgu ingin kongsikan slide Sains tingkatan 5 bab 5 sebatian karbon. Kredit kepada Cikgu Norazila Khalid dari SMK Ulu Tiram kerana sediakan slide yang sangat cantik ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama, subtopik pengenalan sebatian karbon. Apa dia sebatian karbon ni? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. So, bila kita sebut sebatian karbon, mestilah ada karbon. Okey. Sebatian karbon dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Dia pecah pula dua, organik dengan bukan organik. Kita tengok apa beza organik dengan bukan organik. Okey. So, yang ni ada dalam buku teks kamu. Okey, sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup. Bukan organik berasal daripada benda bukan hidup. Senang je. Bukan organik, bukan hidup. Organik, benda hidup. Okey. Contoh, petroleum, sutera, arang kayu. Sekarang kita pergi macam mana proses petroleum ni. Okey. Benda bukan hidup, contoh dia batu kapur, karbon dioksida. Ni antara contoh-contoh sebatian. Organik dengan bukan organik. Okey. So, kita karbon. Kita karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon di kita melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan. Dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Okey, kita karbon. Kita tengok macam mana proses mainkan peranan respirasi ni, adakah pembakaran, macam mana dia bebas apa. Okey. So, yang ni pun ada dalam buku teks kamu. So, kita boleh tengok berapa proses yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Nampak? Yang pertama, pereputan. Okey, tengok anak panah. Yang kedua, respirasi. Semua naik ke atas ni. Yang ketiga, pembakaran bahan api. So, ada 3 proses untuk kembalikan karbon dioksida ke atmosfera. Manakala yang tengok yang biru ni, satu proses je. Untuk ambil karbon dioksida di atmosfera, iaitu melalui proses fotosintesis. Tumbuhan hijau, nampak? So, di samping tu proses penguraian terjadi. Ni repuk ni. Organisma yang mati membentuk bahan api fosil. Ni. Sekejap kita pergi. Okey, kita pergi. Karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses. Ni cikgu bagi tahu tadi. Respirasi, pembakaran dan penguraian. Tolong ingat. Ada 3 proses. Respirasi, pembakaran, penguraian. Okay, kita pergi satu-satu. Respirasi. Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan termasuklah haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. So, pelajar-pelajar jangan ingat, tumbuhan mana dia alami respirasi? No. Semua tumbuhan pun mengalami proses respirasi. So, dia ada juga, dia bebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran bahan api fosil membebaskan CO2, karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey.
Yang kita duk bakar, sampah apa semua tu, ya. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Okey. So, tak kisahlah apa-apa saja pembakaran, dia mesti membebaskan karbon dioksida. Yang ketiga, penguraian. Semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai, karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. So, benda apa yang reput, contoh bangkai ayam tepi jalan, lama-lama dia merepuk jadi kecil. Siapa yang buat tu? Ni. Bakteria dan kulat pengurai ni tugas dia. Bagi kecil jadi bangkai tu, lalat tinggal tulang sahaja. So, proses tu akan membebaskan karbon dioksida. Itulah 3 proses yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Satu proses saja yang nak sedut balik karbon dioksida, iaitu proses apa? Fotosintesis. Siapa yang nak sedut? Tumbuh-tumbuhan. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab itulah dekat dunia ni pokok tumbuhan ni yang boleh serap. So kalau kita sesuka hati tebang pokok, lama-lama apa yang jadi? Lama-lama karbon dioksida makin hari makin banyak, bumi pun makin hari makin panas. Kepentingan proses fotosintesis. Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri, membekalkan makanan kepada haiwan. So, kalau tengok dalam rantai makanan tu, yang mula-mula sekali adalah pengeluar pokok tumbuh-tumbuhan. Bukan ayam mula-mula. Dalam rantai makanan mesti pengeluar iaitu tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Dia boleh buat makanan sendiri. Menambah kandungan oksigen dalam udara. So bila ada pokok ni, dia bebas oksigen lah. Dia bagi oksigen dekat kita. Kita bagi karbon dioksida. Macam tu lah. Kita menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 5.2 hidrokarbon. Wallahualam. Assalamualaikum.